Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda semua yang sedang menonton siri Coffee Talk Hartanah, anjuran IM Global Property Consultant, di mana kita akan bersiaran dari jam 9 malam hingga ke 10 malam pada hari ini. Dan siri Coffee Talk Hartanah ini ialah di mana kita akan bercakap tentang isu-isu semasa hartanah dan juga kita akan berkongsi ilmu-ilmu hartanah kepada anda. Okey, jadi pada minggu lepas kita ada bersiaran juga iaitu pada Hari Malaysia 16 September, di mana pada minggu lepas kita bercakap tentang bagaimana caranya untuk kita menguruskan keuangan di musim pandemik ini, di mana seperti yang kita dah sedia maklum, di mana kita ada baca, kita ada tengok dan kita ada dengar sendiri di social media ataupun in real life, di mana banyak pihak yang terjejas disebabkan virus pandemik COVID-19 ni. Jadi pada minggu lepas kita punya pengarah urusan IM Global iaitu Tuan Haji Ishak bin Ismail bercakap tentang beliau memberi tips bagaimana untuk menguruskan kewangan di musim pandemik ni. Jadi kalau anda tak tahu ataupun belum tahu, kita punya pengarah urusan iaitu Tuan Haji ialah seorang certified Islamic financial planner. Jadi input-input dan juga info yang telah diberikan pada minggu lepas tu saya pasti sangat berguna dan anda boleh praktikkan dalam anda punya financial planning pada masa akan datang. Okey. Jadi topik kita pada hari ini ada kesinambungan daripada last week punya topik, iaitu pada minggu ni kita akan bercakap tentang vision board. Okey, saya pasti ada yang tak pernah dengar ataupun ada yang mungkin ada yang pernah dengar pasal vision board. Jadi apa itu vision board dan kenapa kita perlu ada vision board kita sendiri, dan apa benefitsnya jika kita create sendiri our own vision board kepada kita, advantage-nya kepada kita. Jadi itu semua Tuan Haji Ishak akan cakap tentang itu. Okay. Okay, silakan Tuan Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih adik Aisyah kita yang ceria pada malam ini. Sihat? Sihat, alhamdulillah sihat. Baik, pada malam ini saya kira adalah satu kesempatan untuk kita bersembang santai saja ya pada malam ini. Tentang bagaimana kita melihat masa depan dengan jelas. Itu yang paling mustahak sekali. Sebab pada minggu lepas kita telah memberi satu makna bahawa dalam hidup ini kita akan menjadi orang yang berjaya kalau sekiranya kita merancang hidup kita dengan baik ya. Walaupun kadang-kadang perancangan itu ataupun waktu merancang itu dia bukanlah sesuatu yang sangat urgent kan. Dia bukan satu tuntutan yang mendesak, tetapi dia sangat penting. Benda yang tidak urgent tetapi sangat penting. Jadi inilah sebenarnya satu yang membezakan antara mereka yang melihat perancangan itu sebagai satu yang sangat mustahak dalam hidup mereka dengan mereka yang hanya mengikut flow saja, mengikut arus. Jadi kalau mereka yang mengikut arus itu tentulah mereka tidak dapat melihat pun apa yang akan berlaku di masa depan. Tak tahu pun di muara mana yang mereka akan akhirnya tersadai kan. Jadi berbanding dengan orang yang merancang, dia sudah barang pasti dia jelas tentang arah tujuan yang nak dicapai, ke mana dia nak pergi, apa big why dia, dan bila dia jelas ini maka dia tahu
di mana destinasi bila dia sampai di tengah jalan, oh dia sudah sampai di pertengahan. Ada lebih kurang dari jaraknya separuh lagi nak sampai ke destinasi sebab dia jelas. Berbanding dengan orang yang hanya dibawa oleh arus, jadi dia pun tak tahu di mana kesudahan pengakhiran hidupnya. Kalau untung sabut, dia mungkin timbul lah. Tapi kalau sekiranya batu, tenggelamlah dia. Jadi pada malam ini kita nak melihat bagaimana kita nak membina hidup kita dengan satu kejelasan. Ini yang kita nak bicarakan pada malam ini, Aisyah. Okey, mungkin itu sebagai kata-kata awal dulu, Aisyah. Silakan. Ya. Jadi yang sedang tengok kita punya live ni boleh komen anda dari mana, student ke, bekerja ke. Hai Alice, hai Nisa. Ya, Assalamualaikum. Hai Aisyah Balkis. Okay, terima kasih kerana menonton live kita pada hari ini. Walaupun kita bersiaran pada malam tapi ada ramai juga yang tengok. Okay, dan saya harap kita punya penonton pada malam ini boleh take note lah info-info dan input-input yang akan bermanfaat kepada mereka. Waalaikumsalam. Suara kita jelas dapat didengari oleh rakan-rakan FB kita di sana. Mungkin boleh komen sikit. Rushdi bagi salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apakah suara saya dapat ditangkap dengan jelas oleh sahabat-sahabat sekalian? Kalau dapat ditangkap dengan jelas, mungkin boleh bantu saya komen sikit, jelas. Ataupun kurang jelas, sebab nanti komunikasi breakdown, itu problem. Kita nak bicarakan tentang vision board. Jadi kalau sekiranya board itu pun ada sound problem, itu jadi masalah lah. Jadi kita nak minta sikit feedback kan tentang sama ada suara kita dapat ditangkap dengan jelas. Alhamdulillah, Dr. Tuti pun ada malam ni. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kita. So, terima kasih Tun Ahmad Nasrullah. Oh, dah habis dah mesyuarat aku agaknya. Moderator memang Alhamdulillah, dia memang kekal lah dia. Dia punya image dia. Baik, kemana kita ni Aisyah? Nak dimulakan sekarang ataupun Aisyah nak berkata sesuatu dulu sebelum saya nak mulakan? Saya harap semua penonton-penonton kita boleh bersedia dengan buku nota ke apa untuk catat info-info yang akan diberitahu oleh Tuan Haji. Sebab kalau yang kepada yang baru masuk, Tuan Haji adalah Certified Islamic Financial Planner. Jadi saya rasa beliau ada orang yang tepat untuk kita berbicarakan tentang topik-topik financial planning ini. Dan sudah pastilah akan ada input yang berguna yang anda boleh praktikkan dalam anda punya financial planning pada masa akan datang. Okay, mungkin Tuan Haji boleh mula. Baik, terima kasih Aisyah. Kita mungkin boleh bermula. Sekarang ni kita dah 9.18. Mungkin kalau sekiranya anda belum lagi invite dan share dengan kawan-kawan, mungkin boleh share dulu. Boleh share. Mudah-mudahan ramai lagi yang akan dapat manfaat kan daripada sesi kita pada malam ini, insyaAllah. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada mereka yang pada malam ini baru pertama kali. Jadi duk tanya siapa agaknya yang muncul ni kan. Saya Ishak bin Ismail, pengarah urusan, the founder of IM Global, property consultant Sdn Bhd, dan syarikat kami adalah syarikat yang membantu pelanggan-pelanggan kita untuk menyelesaikan masalah mereka bila mereka ada hajat untuk membuat pinjaman daripada bank
maka bank memerlukan laporan penilaian, maka kami akan membantu mereka untuk menyediakan laporan penilaian untuk tujuan penentuan nilai pasaran, dan juga kita membantu juga teman-teman yang mungkin sedang mencari rumah, dan sedang berkira-kira untuk mungkin menjual rumah mereka tetapi tidak tahu bagaimana mereka nak menjual dan kepada siapa mereka nak jual rumah tersebut. Maka I Am Global juga bersedia membantu teman-teman untuk mencari dan mendapatkan harga yang terbaik bagi rumah yang nak dijual. Di samping kita juga membantu berbagai pihak, termasuklah Joint Management Body, Perbadan Pengurusan, pihak pemaju untuk menguruskan hartanah dan aset mereka, sama ada kondominium, apartmen dan lain-lain. Tapi yang menarik pada saya adalah untuk memberikan satu pendidikan kepada masyarakat berkenaan dengan bagaimana kita nak menyusun hidup kita. Utamanya kita ini di zaman kita sedang berada di dalam ujian pandemik, tentu kita harus melihat bagaimana penyusunan perancangan hidup itu dapat kita susun. Kalaupun tidak kita yang mungkin sudah baby boomers ini, kita mungkin ada anak-anak kita yang kita mesti didik dan ajar mereka tentang bagaimana hidup ini walaupun berada dalam suasana ujian getir, gelap gulita, tetapi kalau sekiranya kita ada lampu suluh, kita ada panduan, insya-Allah sesulit mana pun akan ada jalan keluarnya, akan ada kaedah dan caranya bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Dengan syarat kita mesti kena ada satu satu perancangan. Dan merancang hidup ini perlu ada ilmu. Dan ilmu ini perlu kita cari. Dan itulah sesi pendidikan yang kami ingin kongsikan. So bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita ataupun mendidik diri kita sendiri untuk mengukuhkan kedudukan keuangan kita, untuk mengukuhkan kita punya peranan kita di dalam kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita dalam masyarakat, kehidupan kita di dalam suasana yang berada di sekeliling kita itu, yang menuntut kita supaya kita mempunyai satu impian yang dapat kita tunaikan pada masa yang akan datang. Jadi itu tajuk yang mungkin kita akan kongsikan pada malam ini, iaitu tajuk bagaimana membina vision board, ataupun sebenarnya saya lebih suka menggunakan perkataan dream board. Jadi sebab bila kita sebut vision board ini, dia mungkin ada limitnya. Kadang-kadang orang kata limit tu mungkin 1 tahun, mungkin 5 tahun atau mungkin 10 tahun kan. Tetapi kalau kita letakkan satu dream board, satu peta impian kita, satu rancangan yang kita impikan, itu mungkin kita boleh luaskan kita punya pandangan kita. Jadi pada malam ini bila saya sebut vision board, itu bermakna saya ingin membawa anda sekalian untuk kita melihat satu impian. Sebab mereka yang mempunyai atau membina harapan, mereka tentu akan fokus. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Mu'minun mengajak kita untuk memahami tentang tips dan rahsia kita membina kejayaan. So dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala
berfirman, qad aflahal mu'minun alladhi lahum an salatihim khashi'un. Jadi berjaya dan beruntunglah mereka yang beriman. Jadi bermakna kalau sekiranya kita nak berjaya di masa depan ini, prasyarat yang pertama sekali kita mesti beriman. Kita mesti mempunyai satu keyakinan. Beriman ni maksudnya yakin. Beriman ini maksudnya percaya. Beriman ini maksudnya kita mesti mempunyai satu yang telah kita bina di dalam diri kita, di dalam minda kita, dalam jiwa kita. Kepercayaan itulah yang sebenarnya akan menerbitkan tingkah laku dan perbuatan kita. Jadi sebab itu kepercayaan itu sangat-sangat mustahak kepada orang yang ingin berjaya. InsyaAllah kita sebenarnya akan mencapai apa yang kita impikan, insyaAllah. So bila kita mempunyai satu kejelasan di dalam apa yang kita ingin lakukan, itu yang paling mustahak sekali. Jadi sebab itu saya ingin memulakan perbincangan kita pada malam ini untuk mengajak kita bagi kita melihat masa depan ini dengan penuh kesyukuran sekali. Sebab apabila kita bersyukur, insya-Allah Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Allah akan tambahkan kejayaan-kejayaan kepada kita. Ya, wala in syakartu la azidannakum. Jadi bila kita bersyukur itu, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita, insya-Allah. Tetapi dalam ayat ini juga dalam suratul Mu'minun itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberi tips kedua. Allazi lahum an salatihim khashi'un. Iaitulah mereka yang khusyuk dalam solatnya. Apa yang ingin disebutkan di sini adalah perkataan khusyuk. Perkataan khusyuk itu dalam bahasa kita mungkin juga boleh kita sebut sebagai fokus. Jadi kita bukan setakat kita mesti yakin, tetapi kita juga mesti fokus. Yakin sebelum kita berjaya. Percaya sesungguhnya kita akan berjaya. Sebab kalau kita percaya kita akan gagal, maka insya-Allah gagallah kita akan dapat. Tapi kalau kita percaya kita akan berjaya, insya-Allah itulah yang akan datang kepada kita. Itu yang kita nak bicarakan pada malam ini, bagaimana kita nak meletakkan, membuat satu impian yang boleh kita lihat. Bila sebut sebagai vision, maksudnya kita boleh visualize. Kita boleh lihat bagaimana bentuknya dengan jelas. Supaya dengan adanya satu bentuk gambaran yang jelas di depan mata kita, maka benda itu akan mengundang semua tindakan-tindakan kita, nerve, sistem saraf kita, termasuklah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan. Semuanya itu akan terangsang apabila kita mempunyai satu matlamat yang jelas di depan kita. Ini yang kita nak bicarakan insya-Allah pada malam ini. Kataan fokus itu ya. Jadi saya nak bawa anda supaya yang pertamanya kita mesti binakan kepercayaan untuk kita menjadi seorang yang berjaya. Ini yang penting. Ini yang saya minta dan saya harap kepada semua yang ikuti live kita pada malam ini untuk bersetuju dengan saya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini menurut sangkaan hamba dia. Jadi kalau hambanya fikir bahawa dia boleh berjaya, maka Allah akan tunaikan hajat dia. Tapi kejayaan apa? Ini yang kita nak bicarakan dari segi kejelasan itulah. Jadi insya-Allah pada malam ini izinkan saya untuk berkongsi pengalaman pada malam ini tentang bagaimana membina satu vision board yang jelas itu. Itu dari segi rangka awal lah. Mungkin Aisyah ada nak bertanya saya ataupun nak nak berkongsi dengan audien. Mungkin silakan kepada Aisyah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang join kita punya live.
Okay, mari kita tengok kita punya penonton dari mana. Okay, kita ada Encik Wahab dari Putrajaya. Dan ada yang dari Penang juga iaitu Encik Muhammad Izwan. Ada yang dari Bangi. Ada yang dari dari HQ. Ni, Puan Naimah. Okay. Jadi saya bersiaran langsung dari Taman Sri Gombak dan Tuan Haji dari Desa Pandan. Okay. Saya serahkan semula. Jangan lupa share live ni di profil anda supaya lagi ramai orang yang boleh dapat manfaat daripada live ini. Okay, ada juga dari Ceras iaitu Encik Iskandar dan Aisyah Balkis dari Gombak juga. Okay, terima kasih kerana menonton live ni. Jangan lupa share dan juga like. Okay. Okay, silakan Tuan Haji. Ya, baik. Aisyah mengalu-ngalukan rakan-rakan FB kita yang join pada malam ini. Terima kasih. Walaupun saya sebenarnya di sini, saya cuba agak nak perhati siapa yang muncul. Tetapi saya pun tak dapat nak tengok di sini sebab malam ini kita gunakan StreamYard yang jarang-jarang sebenarnya saya menggunakan StreamYard. Tetapi mungkin Aisyah nanti mungkin boleh bantu saya kalau sekiranya ada soalan-soalan yang mungkin ingin ditanya oleh para penonton, mungkin bantu saya untuk tanyakan soalan tersebut, sampaikan soalan tersebut supaya kita dapat berkongsi jawapannya ya. Baik. Okay. Tuan-tuan sahabat FB yang dihormati sekalian, jadi izinkan saya untuk memulakan sesi ini dengan menggunakan whiteboard yang saya akan tulis di whiteboard ini supaya kita dapat sama-sama faham dan dapat sama-sama ikuti kan dia punya perbincangan kita pada malam ini insya-Allah. Baik. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita nak mulakan green board ini, kita tengok bagaimana boleh ke? Kenapa dia okey, dia dah keluar alhamdulillah insya-Allah. Kenapa dia macam tersangkut-sangkut tu? Mudah-mudahan okey kan? Okey. Tajuk kita pada malam ini adalah berkenaan dengan vision board. Okay. Bila kita sebut perkataan vision board, sebenarnya yang kita nak kena faham sini adalah perkataan vision. Iaitu perkataan visi hidup kita lah. Jadi bila kita bicarakan tentang visi hidup kita ini, sebenarnya apa yang kita ingin lihat di masa depan ni adalah untuk kita nak membuat satu perancangan di masa depan dan kita jelaskan apa yang kita nak capai pada masa depan itu di minda kita secara tepat. Jadi sebab itu Stephen Covey dia sebut di dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. So dia kata di awal habit yang pertama tu dia kata kita mesti ada satu habit iaitulah untuk menentukan kita tentukan apa yang kita nak buat tu with the end in mind. Jadi bila kita nak buat sesuatu tu, kita mulakan dengan ada satu matlamat di ujung tu. Apa yang kita nak sebenarnya? Bayangkan kalau kita sekarang daripada Kuala Lumpur, kita mesti jelas kita nak pergi ke Penang. Jadi bila kita jelas kita nak pergi ke Pulau Pinang, maka kita dah tahu dah nak pergi ke Pulau Pinang tu ada berapa dia punya stop point dia. Kan? Bila kita dah jelas,
maka kita senang untuk merancang. Begitu juga kalau sekiranya mereka yang nak membina rumah. Mereka yang nak membina rumah, sebelum rumah itu terhasil dan terbina, maka arkitek ataupun tuan rumah dibantu dengan arkitek telah memberikan gambaran rumah tersebut even sebelum rumah tersebut dibina lagi. Boleh? Setuju dengan saya? Maknanya gambaran rumah itu telah siap awal lagi. Berapa dia punya keluasan dia, ketinggian dia, apa finishing nak digunakan, berapa bilik yang nak dibuat, segala-galanya telah siap di minda. Maknanya siap di mana? Di minda kita. Bila kita dah ada benda tu siap di minda kita, maka mudahlah kita untuk membuat satu milestone bagaimana kita nak membina rumah tersebut, siapa yang kita nak dapatkan bantuan untuk membina rumah tersebut dan sebagainya. Jadi ini yang kita cuba nak bicarakan pada siaran pada malam inilah, insya-Allah ya. Baik. Bila kita sebut tentang senarai impian yang kita nak capai, kita ada lima kaedah untuk kita nak tentukan apa yang kita nak capai dalam hidup ini. Yang pertamanya, tips yang pertama sekali adalah untuk kita senaraikan. Apakah impian kita? Ini step yang paling pertama sekali kita kena buat. Kita kena senaraikan impian kita. Maknanya kalau boleh anda letakkan senarai yang pertama sampailah senarai 20. Kalau dapat ditulis 1 sampai 20, sambung lagi sampailah ke 99. Ini first step. Sebab daripada sini sebenarnya anda tahu tentang keutamaan. Kalau kita pejamkan mata apa yang kita nak daripada nombor 1 sampailah ke nombor 20, kemudian kita teruskan lagi ke senarai yang ke 99, di sana kita tahu di dalam minda kita ni sudah tergambar apa. Katalah impian kita yang kita nak capai adalah nak membina sebuah rumah ataupun nak membeli sebuah rumah. Maka yang keluarnya apa dia? Adalah rupa rumah. Kalau dulu kita senaraikan perkataan ni kita tulis yang pertamanya rumah. Tetapi kalau kita senaraikan perkataannya rumah, dia tak tangkap. Sebab yang nak menangkap ini adalah minda separasdar. The subconscious mind. Jadi kalau siapa yang mengamalkan ilmu NLP ni, ini adalah kaedah dia. Dalam ilmu NLP ni disebut bahawa kejayaan yang dicapai oleh orang yang kita lihat dan kita amati itu, sebenarnya kejayaan itu boleh juga dicapai oleh orang lain. Kita boleh copy. Maknanya kita boleh copy saja kejayaan itu menggunakan teknik. Jadi itu yang kita nak ni. Maknanya menulis itu satu hal. Menulis perkataan rumah itu satu hal. Tetapi ada gambaran di dalam minda tentang rumah tersebut, itu yang sangat mustahak. Yang tu kita akan pergi towards the end nanti. Bagaimana kita nak mencipta gambaran tersebut. Tetapi step yang pertamanya adalah senaraikan impian itu dulu. Jadi bila kita nak senaraikan impian itu, tuan-tuan, saya bagi tips bagaimana kita nak supaya impian kita itu jadi seimbang. Perkataan yang penting sini adalah seimbang.
Kita mesti seimbang. Kita mesti balance. Maknanya kalau kita nak capai, jangan kita mencari sesuatu kemudian meninggalkan sesuatu yang lain. So, dia punya tips dia untuk kita nak balance ni, kita gunakan perkataan PIES. Ini senang je. Kita nak ringkaskan supaya bila kita senaraikan itu, nanti kita akan letakkan dalam senarai. Contohnya, okey, rumah. P itu stand for what? P itu stand for physical. P itu stand for physical. Mana letak rumah tu? P, physical. Senarai yang kedua, contohnya, kita nak buat apa lagi? Physical ni banyak lah kan? Physical ni. Kita nak kereta, kita nak rumah, kita nak apa? Dalam bentuk yang kita boleh lihat. Kita nak beli komputer, kita nak benda yang kita boleh nampak dari segi sudut fizikal. Yang keduanya adalah I. I ni apa? I ni adalah intellectual. Intellectual. Jadi intellectual ni pun merupakan satu impian kita juga. Sebab kalau kita ada benda tetapi kita ilmu pengetahuan kita tu tidak bertambah, maka kita ada problem. Jadi impian kita yang kedua kemungkinannya nak ambil master, contoh. Kita nak ambil master. Jadi bila kita nak ambil master tu, kita letaklah dalam bracket I. Saya bagi contoh-contoh je ni, tuan-tuan kena buat sendiri benda ni. Dia tak boleh kita ni balik tak buat, habis. Ilmu ni habis begitu je. E ni apa? E ni adalah emotional. 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 Jadi kalau emotional ni, apa yang kita nak sebut sebagai emotional ni? Contohnya kita nak kata, kita nak supaya kita mungkin yang you kata you nak berikan ataupun nak hadiahkan umrah. Umrah ni mungkin dia boleh jadi S juga. Ataupun kita mungkin nak beri katalah nak buat kenduri lah. Kenduri arwah contoh. Jadi itu mungkin kita nak eratkan ikatan kasih sayang, itu mungkin boleh juga dijadikan sebagai E itu juga. Right? Jadi kita senaraikan nanti. Umrah itu mungkin S. S daripada S itu spiritual. S itu spiritual. Letakkan dalam tu S. Tunaikan umrah tu letakkan sebagai S. Jadi kita senaraikan impian ni. Impian ni sebenarnya kalau kita tidak senaraikan, kita macam dipukul badai je lah. Apa saja yang dapat lah. Jadi yang kalau kita untung sambut, dapat. Kalau tidak, tak dapat. Sebab apa? Sebab tidak pernah ada satu gambaran, tidak ada pernah satu impian yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita perlu lakukan. Sebab itu saya daripada dulu lagi, saya memang ciptakan saya punya perancangan ini daripada dulu, dah puluhan tahun lah. Maknanya saya letakkan sasaran. Saya sebutkan minggu lepas tentang financial goal. Ingat lagi tak? Tentang financial goal kan? Minggu lepas saya bagi formula. Formula dari segi pendidikan kewangannya adalah financial goal plus expenses equal to income. Ingat lagi? Jadi pada malam ini yang kita nak bicarakan itu adalah financial goal. Financial goal bukan maknanya kita sebut tu dari segi dollar and cent, tetapi apa-apa pun dia perlukan dollar and cent. Betul tak? Nak dapatkan rumah, kena ada modal. Nak beli emas, kena ada modal. Nak melabur dalam saham, kena ada modal. Nak berkeluarga, kena ada simpanan, kena ada ringgit, dollar and cent juga.
Nak bagi bantuan kepada ibu ayah, kena ada ringgit. Nak bayar zakat, kena ada juga ringgit. Sebab itu saya letak sebagai financial goal. Jadi pada malam ni lah yang kita nak bincangkan vision board kita ini ataupun dream board ini adalah kita nak detailkan financial goal. Sebab kalau kita tidak detailkan ini, kita tak dapat. Kita tak dapat, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena letakkan di awal tahun lagi ataupun di ujung tahun sebelum masuk tahun berikutnya tu, apa yang kita nak pada tahun berikutnya. Kita senaraikan apa yang kita nak itu, kemudian kita tambah dengan expenses, itulah income yang kita nak cari. Income ini boleh dua, sama ada active income yang kita dapat gaji ataupun passive income, iaitu ada 6 passive income yang kita kena cari. Nanti kita akan detailkan nantilah dalam topik yang minggu akan datang tentang expenses, minggu berikutnya mungkin tentang income dan sebagainya. Tapi hari ini kita fokus kepada financial goal yang kita nak fokuskan pada hari ini. Okey. Setakat ni okey, boleh nampak sikit. Itu yang kita. Jadi yang pertama sekali yang kita nak saya sebut tadi, tips yang pertama adalah senaraikan impian. Itu yang mustahak sekali yang kita kena lakukan, ya. Okey, tips yang kedua, setelah kita senaraikan impian, maka kita kena, apa yang kita kena buat adalah kita kena letakkan gambaran kepada impian kita itu. Letakkan gambaran kepada impian kita. Gambarlah. Mana cari gambar? Jadi contoh kalau sekiranya kita letak rumah. Cari gambar rumah. Rumah yang macam mana yang kita nak. Ni kata vision ni kita nak translate kepada satu visual. Jadi yang ni dia teks. Yang ni visual. Cari visual dia. Sebab minda parasedar ni dia senang tangkap visual. Dia cepat dan lama ingatan dia akan tertanam bila kita ada visual. Kalau kita kata rumah, maka cari visual dia. Kalau kita kata kereta bagaimana? Kereta apa? Kereta Honda, kereta BMW, kereta Merc, kereta apa yang kita nak bicarakan? Jadi letak situ, estima. Cari gambar estima tu. Letak. Contoh. Jadi gambar-gambar ni semua kita kena letak. Tapi ingat kita punya tu adalah yang ni jangan kita tinggal. Semua impian kita ni mesti seimbang. Cari sekurang-kurangnya setiap ini sekurang-kurangnya dua. Sekurang-kurangnya dua. Tapi impian ni sebenarnya nak ditangkap dalam minda parasedar kita ni. Yang paling minimum kita letak 9. Sebab apa 9? Angka ganjil ni memang Allah suka. 9 minimum dan maksimum saya kata 11 lah. Lebih daripada tu boleh tetapi agak tough sikit. Tapi letaklah 9 minimum, 11 tu maksimum. Jadi you letaklah. So kurang-kurangnya ni kena letak 2. Jadi baru dia jadi seimbang. Contohnya macam spiritual ni, anda buat komitmen untuk baca Al-Quran sekurang-kurangnya satu hari, katalah 2 muka surat ataupun 1 juzuk. Letak itu pun satu impian juga. Itu pun satu impian juga. Anda nak sedekah setiap hari sebanyak 10 ringgit. Itu pun satu impian juga. Boleh letak tu sebagai impian juga. Anda nak supaya anak-anak kita ni skor 5A contohnya. Jadi itu pun satu impian juga. Boleh diletakkan sebagai impian itu juga. Jadi pertamanya cari impian yang seimbang. Tetapi ingat dalam impian kita ni yang kita cari visual-visual ni, gambar-gambar nanti semua kita cari.
Jangan sekali tulis teks ni untuk asasnya yang pertama, untuk tulis 1 sampai 99 atau 1 hingga 20 ni, tulis dan kemudian kita buat dia punya siri keutamaan. Tahun ni mungkin nak dapat ini, tahun depan mungkin dapat apa, tahun berikutnya dapat apa, sampailah ke 10 tahun mungkin boleh buat begitu ya. Boleh buat begitu. Tetapi maknanya yang pentingnya cari visual. Tetapi impian-impian kita ni tuan-tuan, yang kita biasanya yang saya buat adalah kita gunakan teknik SMART. Teknik SMART. SMART ni apa? SMART ni S for specific. S for specific ataupun khusus. Jadi kita kena ada very specific apa benda yang kita nak. Jangan saya nak berjaya. Berjaya apa? Tak spesifik. Jadi saya nak pendapatan lebih tahun depan. Pendapatan lebih itu macam mana? Saya nak passive income, sebut begitu je. Jadi tidak jelas. Jadi not very specific. Kemudian matlamat kita ni, apa yang kita nak ni juga mestilah measurable. Benda yang boleh diukur. Boleh diukur. Maknanya kita boleh tahulah. Maknanya kalau kita katalah kita nak contoh buat simpanan. Jadi kita nak simpanan kita di tabung haji katalah 5,000 satu tahun. Dicapai pada bulan 12. Jadi dia punya tu senang kita nak ukur. Contohnya begitu, ya. Okey, A itu apa? A ni adalah attainable ataupun benda yang boleh dicapai. Jangan buat sesuatu benda tu benda yang kita sendiri pun tak boleh nak capai. Jadi ini kita kena ukur baju di badan sendirilah. Jadi kalau kita nak nak lawan lari 100 meter, janganlah kita letakkan sasaran 9 saat. 9 saat, Usain Bolt pun 9.58, kita nak letak 9 saat, macam mana? Jadi contohlah, jadi benda yang kita rasa kita mampu, ikut kemampuan kita, boleh dicapai, attainable. R ini apa? R ini adalah relevant. Jadi relevant ni maknanya saya sebut peranan. Jadi benda yang kita letak tu, benda yang ada kaitan dengan peranan kita. Contohnya apa peranan kita? Kita sebagai ayah, kita sebagai suami, kita sebagai anak, kita sebagai majikan, kita sebagai penggerak NGO. Itu kan semua peranan-peranan kita. Dah ada 5 dah peranan tu. Jadi kalau kita sebagai adik-beradik pun peranan juga kan? Peranan juga. Kita sebagai jiran pun peranan juga. Jadi kalau kita nak capai impian tu, mestilah impian itu boleh kita kaitkan dengan peranan kita. Dan yang terakhirnya T ni adalah kita ada time frame. Time frame iaitu tempoh. Jadi kalau kita nak buat sesuatu ni, kita kena ada tempoh yang kita tentukan. Ini penting. Jadi dalam tips yang pertama untuk senaraikan impian ni, kita gunakan teknik gambar, visual. Yang keduanya, kita buat berdasarkan pada teknik SMART itu. Itu yang tip yang pertama yang kita nak bereskan untuk nak buat vision board. Kemudian, tips yang kedua. Ni kita buat tips yang kedua lah pula. Tips yang kedua untuk kita nak buat ini, kita kena bina gambar tadi dan kita buat cipta gambar itu tadi. Nanti saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak cipta gambar itu. Tetapi sebelum itu, saya nak bagi sikit perkongsian saya lah. Kalau dulu saya letakkan saya punya impian-impian ni berdasarkan kepada apa yang saya
nak tumpukan pada aspek-aspek yang ada kaitan dengan pembangunan diri saya. Contoh dari segi career, dari segi career advancement. Yang kedua dari segi financial. Yang ketiga dari segi health, kesihatan. Yang keempat dari segi family. Yang kelima dari segi business owner. Yang keempat saya sebagai investor. Yang keenam dari segi hobi. Yang ketujuh dan sebagainya. Jadi dulu saya letakkan saya punya senarai itu mengikut apa yang saya impikan. Kemudian dari segi spiritual, maksudnya dari segi spiritual saya letak juga. Okay, dan of course kita nak akhirnya nanti kita nak family, ada satu family yang ataupun keluarga yang bahagia. Yang tu towards the end yang nanti kita akan ciptakan vision board itu. Tetapi di sebelahnya itu kita letak iaitu kita punya end results dia. End results dia. Ini penting. End results ni kita letak. Dari segi career apa yang kita nak? Dari segi career kita nak apa? Dari segi financial kita nak jadi jutawan bila? Ni kita letaklah time frame sini. Time frame letak sini. Letak time frame sini. Jadi kalau anda ada bayangan begini di peringkat awal dan semua tu nampak sini balance kan? Itu adalah asas yang pertama untuk nak melangkah ke steps yang kedua. Itu yang saya nak sebutkan. Maknanya dah beres benda ni, maka kita pergi tengok kita punya vision board kita. Okay, saya nak tunjukkan vision board, contoh vision board lah. Contoh vision board. Kita createkan dalam kita punya, ni saya ambil contoh katalah yang ni adalah board kita ataupun papan kita, papan kehidupan kita ni. Kita pecahkan papan kehidupan tu. Kan kita katakan tadi sekurang-kurangnya kita nak 9 kan? Kita nak 9. Contohlah kita buat 9 je lah. Kita buat 9. Jadi 3 di sini, 3 di sini. Gitu. Jadi kita buat begini. Ini kita nak buat kotak dia 9 je. 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh. Di bahagian tengah ni tuan-tuan, di bahagian tengah ni, ini yang penting sekali. Di bahagian tengah ni tuan-tuan letak, bahagian tengah ni adalah keluarga yang bahagia. Yang ni adalah pendorong dia. Sebab yang lain yang kita buat last sekali, kalau keluarga kita tak bahagia, it's no point. Jadi, kita punya vision board kita nak letak keluarga yang bahagia. Carilah gambar keluarga yang bahagia tu macam mana. Jadi keluarga yang bahagia ni maknanya mestilah you punya family photos tu letak situ, dan family photos tu mesti very touching. Kita mesti kena ada elemen emosi ada dalam gambar tersebut. Bila kita tengok gambar tu, teringat tanggungjawab kita, teringat harapan kita, semangat kita tu meningkat, dan letakkan di sini. Katalah tahun 2022, letak gitu. 2022. Ini kita punya ni Alright. Itu di tengah-tengah tu letakkan yang tu. Contoh saya kata macam katalah saya bercadang untuk buat personal branding. Untuk buat personal branding. Macam dulu kita nak buat personal branding. Saya nak nak tubuhkan saya punya Persatuan Perunding Hartanah Muslim Malaysia. Sebenarnya kalau saya tengok dalam saya punya ni, saya dah mengimpikan itu sejak daripada tahun 2001 lagi, dan saya dah letak dah nama tu. Jadi kalau kita letak tu situ tu maknanya kita letakkan gambaran. Gambaran ada logo persatuan dan kemudian kita letak di situ dah nak buat personal branding. Maksudnya
kita dah letak di sana nama kita punya persatuan. Contoh ni saya bagi contoh. Ada dah gambaran di situ. Ada dah gambaran di situ. Contoh yang kedua, saya nak jadi marketing expert. Saya tulis. Marketing expert. Tulisan tu letak di bahagian bawah, jangan letak bahagian atas. Cari gambar ni. Visual gambar ni kena letak di situ. Begitu. Contohnya tahun 2022 apa pula nak ni? 2022, yang ni saya nak buat ni online kan? Online marketing expert. Ini. Jadi saya dah buat gambaran 2022, saya nak involve banyak dalam online marketing ni. Jadi gitu. Kemudian letak lagi gambaran seterusnya, katalah sekarang kita pun dah 2 tahun dah kita duduk PKP ni, kita pun nak melancong. Kita nak buat tour satu Malaysia. Buat letak situ. Tunjukkan gambaran foto yang kita pergi melancong, kita tunjukkan gambaran itu, tunjuk contoh itu. Jadi tunjukkan. Next ni apa dia? Katalah sasaran kita nak bayar zakat. Nak bayar zakat, contohnya nak bayar zakat 100,000. Letak situ. Zakat 100,000. Jadi tunjukkan, buat gambaran ni, gambaran zakat. Tak kisahlah, carilah gambar kita sedang bayar zakat. Letak di sana. Alright? Keluarga bahagia itu tentulah. Keluarga bahagia kan? Kemudian dari segi spiritual apa lagi? Spiritual katalah kita setiap hari kita nak bangun tahajud. Kita nak jadikan itu sebagai satu kita punya kita punya istiqamah kita. Contohnya kita nak bangun tahajud 5 kali. 5 kali seminggu contohnya. Ataupun setiap hari. Tunjukkan gambaran kita bangun tahajud tu. Macam mana gambaran. Gitu. Kemudian contoh di ruangan ni pula dari segi fizikal, apa yang kita nak? Contohnya kita nak 20 Contohnya kita nak 500 gram emas. Letakkan gambar emas. Gitu, contoh gitu. Kemudian dari segi apa lagi, harta lagi. Kita nak beli kondominium, letak tu kondo. Tahun depan nak beli kondominium contohnya. Nak beli kondo, letaklah kondo mana yang kita rancang nak beli tu. Letak kat situ. Kemudian dari segi, jangan lupa, dari segi kesihatan pun kita kena jaga juga. Tulis ni sihat. Tulis sihat. Ya, tak payah nak tulis ni. Bila sihat tu letakkan gambar kita. Letakkan gambar kita. Katalah sekarang kita punya tu 85 kilo. Kita nak turun daripada tahun depan ni, target kita jadi 70. Tulis 70 kilo. Gitu. Jadi kalau anda buat gambaran begini saja, di mana-mana buat, kemudian buat screenshot, masukkan dalam handphone tu. Letak bahagian depan sekali. Tiap-tiap hari tengok benda ni. Tengok vision board ni tiap-tiap hari. Bayangkan, kalau kita boleh tengok vision board ni tiap-tiap hari kan, apa akan jadi agak-agaknya? Kita mesti terangsang kan? Kita mesti rasa, wah bestnya benda ni. InsyaAllah tuan-tuan, kalau sekiranya buat begini, Allah Subhanahu Wa Taala memang suka sangat. Sebab kita clear apa yang kita nak. Kalaupun kita tak mencapai 100%, saya boleh kata almost. Kalau kita tak dapat tu, kita ingat gini je. Dalam prinsip hidup ni okey semua dah boleh faham sikit? Okay, saya nak pergi nak landing lah ni. Dari segi conclusion saya nak landing lah. Sebab kita dah pukul 10 kan? Right. Dari segi conclusionnya, kita kena ingat begini. Kita nak minta dengan Allah Ta'ala ni, bagaimana kita nak minta? Kita minta dengan Allah Ta'ala ni melalui doa. Minta melalui doa. Ini kena ingatlah. Kita minta dengan Allah Ta'ala ni, dia punya cara, kaedah minta dengan Allah Ta'ala ni, minta dengan doa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila kita berdoa, Allah akan kabulkan.
Allah janji kan, Allah akan bagi apa yang kita minta. Ud'uni astajib lakum. Allah akan bagi apa yang kita nak. Tetapi saudara yang hormati sekalian, prinsip yang kedua yang kita kena faham adalah bila kita terima, kita kena redha. Ini kita kena faham gini. Maknanya bila kita minta, kita guna kuasa doa. Kalau kita terima, kita guna kuasa redha. Ada orang yang dia bila terima tu dia macam, kenapa aku terima sikit sangat? Kenapa aku dapat gini? Kenapa aku minta lain, Allah bagi lain? Sebenarnya Allah tunaikan, Allah bagi. Tetapi Allah tu lebih tahu. Contohnya kita minta katalah kita minta minta BMW. Tiba-tiba Allah bagi Honda. Kita kata kenapa aku minta BMW tapi dapat Honda? Redha lah. Sebab kalau Allah tahu kalau dia bagi BM pada kita, mungkin kita accident tengah jalan. Nanti lumpuh pula, payah pula. Bagi Honda lah. Jadi itu sebenarnya lebih baik kepada kita. Sedangkan kita tak tahu apa yang akan berlaku masa depan. Jadi kita kena ingat gitu. Jadi kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa AS dalam surah Al-Kahfi tu boleh jadikan sebagai panduan. Nabi Musa ni dia tak tahu apa yang berlaku masa depan. Ilmu tu ada pada Nabi Khidir kan. Jadi bila sesuatu yang kita terima tu, kita redha. Ini yang kita nak kena ada asas dia. Ini cara kita lah. Kemudian seterusnya kita kena setiap hari itu kita kena bersungguh-sungguh. Maknanya istiqamah. Ini kena buat sungguh-sungguh. Jadi kalau tak mau buat, tak usah buat. Tapi kalau betul-betul tak impian, jadi kita buat secara bersungguh-sungguh. Itu dia punya prinsip asas. Man jadda wajada. Barang siapa yang berusaha, dia yang akan dapat hasilnya. Jadi kita kena gitulah. Jadi seterusnya prinsip yang kita kena pegang ni. Ada 4 benda ni kena pegang. Untuk nak buat vision board, sebenarnya nak buat tu tak susah. Tetapi yang susahnya adalah untuk kita nak terus melaksanakan ataupun terus istiqamah tu. Itu yang susah. Jadi sebab itu saya nak sebut, untuk membolehkan kejayaan kita ini, yang sebutkan tadi fokus kan, yang pertamanya dia punya sumber, yang pertama sekali kita mesti taat. Sebab tu iman tadi kan, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ibu ayah, taat kepada suami, taat kepada guru. Kita mendapat ilmu kepada siapa tu, hormat guru tu. Ada adab dengan guru. Itu adalah asbab Allah Subhanahu Wa Taala akan redha kepada kita. Okey, ingat, taat. Yang keduanya, pegang ini, nak buat benda yang saya sebut tadi itu, susah tak? Sebenarnya dia memerlukan satu lagi rahsia, iaitulah kita kena nak buat benda baik ni kena sabar. Kena sabar. Ingat kena sabar. Taat, sabar. Lepas tu istiqamah, saya dah sebut dah tadi. Lepas istiqamah tu, yang terakhir sekali adalah kita kena bertawakal. Iaitulah bila kita kena bertawakal ni, kita kena doa dan berserah kepada Allah. Itu cara kita nak membina dream board kita. Jadi itulah yang sedikit sebanyak pada malam ini perkongsian saya yang bersama dengan tuan-tuan semua. Secara kesimpulannya, saya sebut tadi adalah 5 langkah. Langkah yang pertama, senaraikan impian kita pada tahun depan mengikut teknik SMART tadi. Kemudian langkah kedua, kenal pasti impian kita, iaitu PIES saya sebutkan tadi kan. PIES itu iaitu end results tu yang paling mustahak sekali.
Dan langkah ketiga, pilih 2 impian setiap daripada PIES tu supaya dia seimbang. Kemudian seterusnya kita kena letakkan, buat cari gambar-gambar tu, bina gambar-gambar itu dan letakkan keluarga bahagia tu di tengah. Susun gambar-gambar tu. Jadi bila kita dapat susun gambar-gambar tu, bawa ke mana-mana saja yang kita pergi, saya yakin dan saya percaya insya-Allah Allah akan tunaikan hajat kita. Rasa itu saja Aisyah. Mungkin ada apa-apa soalan yang mungkin kita nak jawab, silakan. Ya Aisyah. Okey, banyak betul input yang saya dapat pada malam ni, iaitu tips-tips yang berguna. Okey, saya rasa semua orang malam ni dah tak sabar nak buat mereka punya vision board sendiri. Mana saya pasti lepas ni semua orang akan cari gambar-gambar, gambar diorang punya dream car ke, dream house ke untuk dimasukkan dalam vision board tu. Okay, kita kepada yang nak bertanya ataupun nak tips-tips lain boleh tanya di ruangan chat ni, nanti Tuan Haji akan jawab. Okay. Dan saya tertarik juga dengan ayat Tuan Haji di awal sesi, iaitu untuk kita buat kita punya vision board ni, sudah pastilah kita ada harapan dalam diri yang kita nak capai kita punya impian-impian tu kan. Jadi sebelum kita berjaya tu, kita kena ada mindset kita akan yakin berjaya, dan semasa kita tengah mengusahakan kita punya cita-cita tu, kita kena percaya kita akan berjaya. Jadi dua benda lah, kita kena yakin dan juga percaya before and during the process kita capai kita punya cita-cita tu. Oh, kita ada soalan dari Muhammad Akil. Okay, Muhammad Akil bertanya, saya ingin bertanya satu soalan. Andai kata saya mempunyai vision board sendiri, jika saya tak mampu mencapai salah satu vision saya mengikut perancangan due to beberapa limitations, contohnya due to COVID, adakah saya perlu reshuffle semula vision board saya, Tuan? Baik. Sebenarnya apabila kita dah letakkan kita punya impian kita, tapi vision board tadi kan, jangan letak nama vision board, tak payah. Itu saya lupa tadi nak sebut. Ataupun jangan letak nama dream board. Kalau letak nama, benda tu akan tangkap. Dalam kepala kita akan tangkap dia sebagai dream. Tu hang punya mimpi saja. Mimpi bukan. Jadi bila kita minda kita tangkap yang tu, dia tak akan bekerja. Jadi tak payah letak nama dia vision board dekat atas tu, title vision board. Itu dream board tak payah. Letak gambar je. Letak gambar je. Jadi contohnya saya tunjukkan sikit contohnya. Sebelum saya nak pergi tu, kalau kata kita ada, sekejap saya akan cuba tengok mana saya nak ambil benda tu. Sekejap. Tapi nak jawab dulu pertanyaan daripada Muhammad Akil tadi. Kalau sekiranya kita tak dapat nak capai salah satu daripada apa yang kita sasarkan itu, kita sebenarnya boleh continue letak pada vision berikutnya. Kadang-kadang contohnya kita nak pergi haji. Sasaran kita nak letak tu pergi haji. Tetapi nak pergi haji ni ada proses dia. Jadi mungkin kita kena buat, katalah tahun pertama kita nak kumpul sebanyak RM3,000 simpanan untuk tabung haji. Letak gambar haji tu, letak RM3,000. Tahun depan kena letak lagi kat tabung tu, kena ada lagi lah tabung tu. Jadi dia akan continue lagi tahun depan sebagai tabung tu. Contoh kalau kita letak, katalah vision kita nak ada rumah. Nak ada rumah tahun depan, dia tak boleh terus ada rumah tahun depan, kita nak ada proses dia. Proses yang pertamanya adalah cari dulu rumah. Proses yang kedua adalah kita buat kita punya credit checking dulu. Ataupun kita susun kita punya credit scoring kita dulu. Tahun berikutnya mungkin kita kena cukupkan kita punya deposit. Setahun deposit kita berapa? Jangannya nak beli RM500,000, kena ada RM50,000. Jadi setahun kita set
katalah RM20,000. Kita letak situ. Jadi tahun pertama, tahun kedua berulang lagi, tahun ketiga berulang lagi, kemungkinan berulang lagi. Benda tu boleh, tidak ada masalah. Jadi kita target kita bacaan gula kita paras 5.5. Contoh gitulah. Macam saya ni orang kecil manis kan. Dulu sampai 17, 18 saya ni. Itu biasalah. Kalau 17, 18 itu biasa. Sekarang saya target mesti below 10. Saya target below 10. Berapa tahun saya berusaha untuk nak target below 10. So akhirnya saya memang kata pada diri sendiri, I really want one day is below 10. Letak below 10. Bila saya letak below 10, apa yang saya lakukan pengorbanan terlepas adalah tinggal terus gula. Gula completely free sugar. Jadi saya rasa dengan cara tu dalam setahun dah saya buat, alhamdulillah below 10 sungguh. Below 10 sungguh. Tapi sebab saya tak letak normal, saya tak letak 4 hingga 6. Jadi dia jadi below 10. Kadang 7, kalau dia pergi 8, dan balik pergi 7. Tapi macam tu lah lebih kurang. Alhamdulillah. Kurang-kurangnya maknanya mungkin saya nak revise balik saya punya vision board pada next year tahun 2022 to be a normal reading. 4 sehingga 6. Jadi kita boleh revise lah. Boleh revisit balik kita punya vision board tersebut. Tetapi letakkan gambaran tu. Macam saya kata letak bacaan gula tu, letak situ 4 hingga ataupun 5, letak angka 5. Gula 5. Contoh gitulah. Bawah tu tulis kata mungkin perkataan sihat, tapi dekat atas tu tulis 5. Tadi macam saya tulis tadi 70 kilo kan. Jadi mungkin kita kata yang penting kita gula gitu contoh. Tapi nak balik pada akhir tadi boleh. Tak ada masalah, kita boleh reshuffle balik kita punya vision board, tak ada masalah. Alright. Lagi ada soalan lain? Lagi Encik Iskandar. Encik Iskandar dia cakap, saya sangat bersemangat lepas mendengar talk dari Tuan Haji. Namun di saat UTM Space dan juga board ada masalah, apakah yang saya patut lakukan untuk buat TPC? Jadi mungkin Cik Iskandar sedang menunggu turn untuk interview ke? Interview TPC. Macam tu. Okay. Okay, dalam hidup ni tuan-tuan, dia ada benda yang within kita punya control, satu lagi ada benda yang beyond kita punya control. Ada dua kan? Satu beyond kita punya control dengan satu lagi within kita punya control. Jadi fokus kita adalah untuk tumpukan kepada apa yang within kita punya control dan not worry so much about beyond kita punya control. Beyond control dia kita observe saja, kita take note saja. Tapi jangan kita risau banyak sangat dengan apa yang beyond kita punya control, di luar daripada kawalan kita. Contoh UTM Space lah, board lah, dia orang ni tak benarkan lagi TPC dibuat, ataupun board tak bagi accreditation kepada UTM Space. Macam mana kita nak buat ni? Saya nak buat TPC ni, tapi board tak bagi lagi accreditation kepada UTM Space. Apa yang saya perlu lakukan? Okay, apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh nak paksa board. Kita mungkin boleh influence. Bagaimana kita nak influence? Contoh, kita letakkan gambaran dalam kita punya vision board itu adalah accreditation, approve. Boleh letak gambaran board sebelah tu UTM, approve. Kat situ. Jadi apa yang kita patut buat dalam gambaran kita, approve. Jadi within kita punya control, dalam masa setahun itu ataupun beberapa bulan tu kita rancang, okey, kita kena cari orang yang mungkin berpengaruh di board. Orang yang mungkin ada pengaruhnya di UTM Space. Jadi bagaimana kita nak akses, mungkin melalui persatuan. Kita join persatuan. Kita join seminar supaya kita boleh jumpa dengan board member. Contohnya. Jadi itu adalah usaha-usaha kita untuk kita nak merealisasikan dream kita tersebut. Faham tak?
Tetapi buat benda yang within kita punya control. Yang lain tu di luar daripada kemampuan kita itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ni laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi you buat benda yang you mampu saja. Yang tak mampu tu serah pada aku. Jadi sebab itu Siti Hajar dia berlari daripada Safa ke Marwah, Safa ke Marwah, Safa ke Marwah itu adalah gambaran dia kena berusaha. Tetapi akhirnya air Zam-Zam tu datang daripada hentakan kaki Nabi Ismail. Betul tak? Even Nabi Ismail walaupun dia small baby tapi dia kena menghentak-hentakkan juga kaki dia. Logiknya tak boleh keluar air lah daripada hentak kaki tu. Tetapi setakat tu dia usaha yang dia boleh buat, maka Allah mengurniakan air Zam-Zam kepada dia. Burung yang apa tu di zaman Nabi Ibrahim tu yang nak padam api guna paruh dia je kan, dia kata aku memang mampu yang ni aja, tetapi akhirnya Allah menyejukkan api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Betul tak? Jadi bermakna kita tu buat sekadar mana yang kita mampu buat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan. Rezeki ni milik Allah. Dia kena ingat tu. Rezeki ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak percaya, tengok surah Az-Zariyat ayat yang ke-58. Dalam ayat yang ke-58 tu Allah dah bagi tahu bahawa dialah pemilik rezeki. Ar-Razzaq, huwa lagi, dia sebut lagi. Jadi maknanya bab rezeki ni jangan kita ambil itu kerja Allah Taala. Bab kita ni ikhtiar saja. Bab kita ni usaha bersungguh-sungguh tu saja. Jadi usaha bersungguh-sungguh itu adalah within control. Jadi rezeki beyond kita punya control, itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada lagi soalan? Okey, tak ada soalan. Tapi kalau ada lagi soalan dari Rushdi Razif. Dia tanya, Tuan Haji, kalau vision saya nak buat marketing untuk build connection, tapi disebabkan pandemik ni saya tak dapat nak capai target connection saya tu. Tuan Haji setuju ke kalau saya kata ianya sukar kerana isu pandemik yang berlaku sekarang? Ada tak cara lain yang Tuan Haji boleh suggestkan selain berjumpa dengan clients untuk build dia punya connections? Build connection. Maksudnya mungkin dia nak buat bonding lah. Dia nak bondingkan dengan klien, nak jumpa face to face tak boleh kan? Jadi disebabkan pandemik. Jadi macam mana lah dia nak capaikan target connection. Now, bila berlaku sebab mungkin dalam minda dia tu connection ni, mungkin minda Rushdi ya, connection ini maksudnya jumpa face to face. It's connection. Jadi bila gambaran kita begitu, maka kita akan halang daripada benda lain. Maknanya kaedah-kaedah lain. Jadi sebab itu kalau saya minta lah tuan-tuan semua untuk pejam sikit mata, cuba kalau saya kata apa bunga ros? Bagaimana warna bunga ros? Bagaimana warna bunga ros? Cuba pejam mata dan cerita, tulis pada saya. Tulis dalam ruang komen tu. Apa warna yang ada dalam gambaran minda tu. Mungkin Aisyah boleh baca, saya tak boleh baca di sini. Apa dia komen dia orang tu? Apa warna bunga ros? Cuba tulis. Ni kita buat permainan sikit lah. Warna bunga ros apa yang terlintas dalam minda dalam minda tuan-tuan? Ada yang cakap merah, Rushdi kata merah. Azmah kata pink. Pink. Bunga ros Lagi? pink. Merah. Ada lagi yang jawab merah. Okay. Ada yang jawab kuning, hitam. Hitam, merah. Biru pun ada, bunga ros. Kuning, hitam, kan? Okey. Nampak tak? Okey, putih. Okey, biru. Okey. Kita dapat tangkap di sini bahawa kalau kita lihat dari segi jawapan-jawapan yang diberikan itu, dia kan tak sama. Tak sama kan?
lain orang lain dia punya Kenapa jadi first begitu? impression dia. Kenapa jadi begitu? Sebab dia tu terakam dalam minda dia apa yang dia suka. Apa yang dia nak lihat. Jadi sebab itu apa yang kita nak lihat itu kita kena tengok dan cek dengan orang lain. Orang lain tengok macam mana? Bagaimana orang lain boleh berjaya? Dalam dunia pandemik ini dia boleh build connection dia, tengok boleh menjadi orang yang very successful, buat bisnes, jumpa orang walaupun meeting secara online tapi dia buat tiap-tiap hari meeting online. You know, secara Zoom lah, cara tu lah, cara Facebook lah, cara TikTok lah, cara Instagram lah, cara Twitter lah. Macam-macam cara WhatsApp lah, Telegram lah, apa, dia jumpa tiap-tiap hari. Menggunakan dia punya video call dan sebagainya untuk build. Kenapa orang lain boleh buat? Kenapa aku hanya lihat dari segi face to face? Jadi kita kena revisit balik. Jadi sebab itu, dalam minda kita ini, dalam minda dia tercipta satu gambaran tau. Apa benda yang kita nak buat ni, bila gambaran tu tak ada lain gambaran yang muncul, kita akan tolak. Sebab dia terakam, sebab kita yakin begitu. Sebab itu saya kata tadi, percaya sebelum berjaya itu penting. Kalau kita percaya kita akan gagal, pun kita yakin juga. Itu pun satu keyakinan. Tahu? Itu pun satu keyakinan. Contohnya kalau kita tanya orang, hang rasa tahun depan boleh ke buat sale 100,000? Aku tak pasti lah, macam tak tahu lah, macam ragu lah. Nampak? Keraguan itu satu keyakinan tau. Keraguan itu sebenarnya satu keyakinan. Jadi kita kena membunuh ragu-ragu itu. Sebab itu kalau kita baca dalam surah An-Nas kan, siapa yang membisikkan, kan dia ragu tu kan, was-was. Jadi was-was itu juga satu keyakinan juga. Orang yang was-was, sampai bila-bila dia was-was, takutlah nak muncul di kaca ni, di Facebook live ni, nanti apalah orang cakap, apa semua. Aku kan pandai bercakap nanti ni. Nampak tak? That is the fear. Ketakutan dia yang dia cipta sendiri. Dia cipta sendiri. Orang lain boleh muncul je. Kenapa dia boleh? Sebab itu keyakinan dia. Jadi sebab itu percaya itu sangat mustahak sekali untuk kita nak menjadi orang yang berjaya. Kalau kita percaya bahawa kita itu mesti ragu, kita itu mesti takut, itu ketakutan itu pun satu keyakinan dan kepercayaan juga. Jadi itu kena ni lah. Jadi untuk Rusdi, maknanya cari lihat bagaimana orang lain lakukan dalam ilmu ni, NLP ni. Kita sebut kalau orang lain boleh buat, kita pasti boleh buat. Caranya macam mana? Caranya kena reprogram kita punya minda kita. Kita ni ibarat seperti sebuah komputer lah. Kalau sekiranya kita beli komputer, ada apa komputer tu? Ada CPU, ada monitor, ada papan tertikus, kan? Ada apa lagi? Jadi kita beli tu, kemudian yang pentingnya adalah ada dia punya program dia, apps dia lah. Kita kena install kan program dia. Kalau lah kita beli, kita nak buat kerja kita, balik-balik tengok-tengok tu ada permainan apa, solitaire. Ada yang tu saja yang ada. Macam mana nak buat ni? Ada ni saja. Ataupun kita beli komputer tu, tengok-tengok nak buka tak boleh. Tahu? Sebab dia ada virus. Kemana ni? Jadi kalau sekiranya begitu keadaan dia, kita kena uninstall. Uninstall dulu, reinstall balik. Jadi buang balik. Hak sikap tak boleh percaya, tak boleh build connection, dibuang. Isi balik, reinstall balik. Bila kita reinstall balik, nanti bolehlah guna komputer tu. Jadi samalah minda kita ni pun macam tu juga. Jadi benda yang ni tu, buang hak benda tu, isi balik dengan benda yang baru.
dan insya-Allah kita boleh jadi orang berjaya. Jadi prinsip dia tu memang kena begitu. Tapi caranya macam mana? Kita kena buat satu bentuk dia panggil dalam ilmu NLP ni, kita kena cari satu momen yang kalau kita buat gerakan tu, kita tahu bahawa kita sedang berubah. Contoh gitulah. Contohnya kalau orang contohnya gitu. Jadi dia tahu bahawa ni dia bentuk benda baru. Tapi apalah, nanti tu ilmu NLP lain kemudian. Tapi nak respon itu tu mana begitu Maknanya cari bagaimana orang lain boleh buat dan kita cuba usahakan dengan kaedah baru. Bunuh perasaan was-was, betul. Okey, ada soalan lagi? Tak ada lagi soalan. Ataupun kalau boleh ada satu soalan terakhir kalau ada, sebab sekarang pun dah pukul 10.30. Kita dah mungkin nak sampai landing ke tempat dia. Okey, last kali saya mungkin nak mungkinlah saya nak kongsi sikit lah kot. Dah tadi kata apa nama vision board macam mana rupa dia. Saya tunjuk sikit lah rupa dia, boleh? Okey, boleh. Saya tunjuk sikit rupa vision board. Mari kita tengok vision board kita macam mana saya nak tunjuk ni, screen. Okey, di screen. Ni screen. Okey, saya yang share ke Muhammad? Saya pun sekejap share di ni lah kan. Ini kenapa share? Saya nak tunjukkan foto. Saya pergi ke foto. Saya dah tunjuk dah kat sini ke mana nanti. Sekejap. Saya dah ada kat sini tapi macam mana saya nak share ni. Google Drive, Box, Bookmark, iCloud, foto patutnya. Macam mana saya nak share? Saya dah ada buka tapi dia tak boleh lah. Tak dapat saya nak tunjuk ni. Tapi saya sebenarnya nak tunjukkan gambar ini sebenarnya. Macam mana saya nak tunjuk gambar ni? Boleh okay, press. Dah ada dah gambar ni. Tapi macam mana saya nak tunjukkan gambar ini? Masya-Allah. Okay, ini saya post sekali lagi. Macam mana saya nak share screen? Sekejap. Okey, jangan saya nak tanya orang yang pandai ni. Okey, dah ada gambar ni. Gambar dah ada, tapi macam mana kita nak? Sekejap ya. Ada orang pandai, dia bagi dia. Jadi last kali saya tunjukkan contoh. Sebab dengan contoh ni, supaya dia dapat buat satu gambaran. Bagaimana rupa dia. Rupa yang dikatakan vision board. Tapi tak payah tulis nama dream board, vision board tu jangan tulis nama. Mana? Okey. Jadi kita tengok ni. Nampak tak? Belum ada lagi. Tu dia. Tu nampak? Nampak ke? Tak keluar lagi. Tapi di sini screen macam dah muncul. Okey, ada. Nampak? Inilah contoh vision board. Ini saya bagi contoh lah. Okay. Jadi buat macam ni je. Cari gambar-gambar tu, buat macam ni. Jadi buat macam ni, insya-Allah saya yakin dan saya percaya nanti kita tengok perubahan hidup kita. Okay? Keluarga bahagia tu kena letak di tengah-tengah. So, carilah gambar-gambar yang very touching sikit ke. Masukkan. Boleh faham? Boleh faham? Okay? Ni macam mana ada nak ni pula ni? Sekejap. Okay.
Okey, ni macam mana Awatif? Okey, saya ingat saya dah habis dah part saya. Mungkin Aisyah Okay. boleh Okay, saya baca sikit komen-komen kita punya penonton. Okay, ada yang cakap okay, kena cari momentum. Kena ready for transformasi. Lepas tu Puan ada yang komen, dia kata walau 1000 anak tangga pun kita berjaya daki, sebenarnya tak ada apa, daya kita semuanya milik Allah. Betul. Okay. betul. Oh, kita ada soalan terakhir saya rasa untuk malam ni, untuk sesi hari ni. Nur Izzati tanya, vision board ni merangkumi 5 hingga 10 tahun punya target ke Tuan Haji? Sebenarnya vision board saya buat untuk 10 tahun. Sebab tapi saya cuba cascade down tu dalam bentuk tahunan supaya you boleh nampak. Mungkin dalam masa 10 tahun tu kita bayangkan kalaulah kita yang dah berfamily ni, kita bayangkan lagi 10 tahun aku ada 5 orang anak atau 4 orang baby. Jadi tahun ke berapa yang ada ni. Jadi kita cuba gambarkan. Cuba kita gambarkan. Tahun yang ke-10 tu saya sudah memiliki rumah. Tahun ke-10 tu saya sudah pergi haji. Tahun ke-10 itu mungkin saya telah mungkin punyai kereta sekian-sekian. Ataupun tahun 10 tu mungkin saya dah habis hafalan 3 juzuk. Tapi buat berseimbang kan? Kena seimbang. Jadi kalau you boleh buat 10 tahun, lepas tu turunkan kepada 5 tahun, turunkan kepada 3 tahun, turunkan kepada setahun, then very good lah, very good. Tapi saya untuk malam ini saya hanya cerita untuk yang setahun supaya kita lebih mudah nak nampak. Tapi kalau kita nak buat perancangan untuk 10 tahun, even 20 tahun pun sebenarnya menggunakan konsep yang sama saja sebenarnya. Menggunakan konsep yang sama saja. Jadi apa yang kita perlu lakukan bila kita dah ada gambar-gambar itu, maka kita perlu tampal je gambar-gambar itu di bilik kita, dalam diary kita, kat mana-mana, dan kita just bawa je benda tu. Tak perlu bertulis. Banyak dulu orang buat ni secara bertulis. Saya pun dulu buat bertulis juga, bukan nak kata kat you all lah. Tapi bila bertulis ni dia tak tangkap dalam minda kita. Tapi bila kita buat secara bentuk bergambar tu, dia akan tangkap. InsyaAllah sepanjang pengalaman yang saya buat, saya amat yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu memang dia maha pemberi rezeki, maha mendengar, dan dia memang bagi. Cuma apabila kita diberikan nikmat tu, kita akan diuji lah. Yang pertamanya apabila kita diberikan kekayaan, kita akan diuji. Ujinya apa? Ujinya bersyukur. Sama ada kita bersyukur atau tak. Kalau kita belum lagi diberikan kejayaan, katalah kita belum lagi keluar daripada kemiskinan, maka itu pun kita sedang diuji juga. Maka lulus atau tak lulus tu bergantung sama ada kita sabar atau tak. Tetapi antara kaya yang bersyukur dengan miskin yang sabar itu, kedua-duanya itu ada neraca dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pentingnya adalah kepada kita untuk berusaha supaya kita menjadi orang yang kaya tetapi bersyukur. Tetapi bersyukur di situ kalau kita nak melebihi daripada orang miskin yang sabar, sebab orang miskin sabar dia masuk syurga dulu. Beberapa ratus tahun dulu baru orang kaya yang bersyukur masuk syurga. Tapi macam mana kita nak duduk di hadapan mereka? Kita duduk di hadapan mereka bersama dengan Nabi, bersama dengan para syuhada dan siddiqin tu, dengan syarat kita mesti bersama dengan, kita mesti jujur, kita mesti amanah. Itu kalau jujur dan amanah itu dibawa bersekali bersama dengan orang-orang kaya, dan bersyukur itu maknanya dia banyak memberi, maka dia akan berada di hadapan. Jadi itu yang kita nak ni lah. Tapi nak patah balik pada soalan dia tu, ringkas je.
Boleh buat dalam 10 tahun? Boleh. Boleh. Dan cubalah buat. Nanti kalau nak saya komen, boleh saya komen. Okay. Okay. Jadi saya rasa itu untuk sesi kita pada malam ni. Terima kasih semua kepada yang join live ni dan juga yang share. Okay, selepas live ni, sesi ni habis, anda masih lagi boleh tengok ada dekat kita punya Facebook profile. Jadi kepada yang tak sempat nak tengok atau tak dapat tengok sampai habis ke, boleh tengok lagi pada masa akan datang. Okay. Oleh itu, kita jumpa lagi dalam next episode Coffee Talk Hartanah kita di tempat yang sama, iaitu di Facebook kami pada hari yang sama, hari Khamis, dan kita akan bercakap tentang isu-isu ataupun topik-topik yang anda ingin kami bicarakan. Jadi kalau ada suggestion ke recommendation untuk topik apa yang kita perlu kupaskan pada minggu depan, boleh komen di Facebook kami. Okay. Jadi, okay, jangan lupa follow kita punya Instagram dan like kita punya Facebook page. Dan kita juga sekarang berada di TikTok. Jangan lupa follow kita di TikTok. Jangan lupa subscribe kami punya YouTube channel, iaitu I Am Global TV. Okay. Lagi. Saya rasa itu saja untuk episod hari ini.